InsyaAllah bersama dengan Cik Khairul Azhar Idris merupakan fellow di Pusat Emas IKIM, dan kita ucapkan terima kasih kepada beliau bersama kita. Assalamualaikum Cik Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah Cik Khairul, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah sihat. Macam mana dengan bekerja dari rumah ni? Bekerja sangat produktif sangat. Ya, Alhamdulillah. Alright. Apapun untuk untuk on air diteruskan ya, untuk perbincangan kita seperti biasa. Dan hari ini insya-Allah tajuk kita keperluan kepada sokongan kesihatan mental ketika PKP ni ya. Sebab kita pun tahu ramai yang tertekan dengan masalah masing-masing ya, walaupun duduk di rumah nampak macam rehat dan sebagainya, tapi sebenarnya ada juga persoalan yang perlu kita perbincangkan ya Cik Khairul ya. Jadi mungkin nak tahu juga ni, Cik Khairul boleh terangkan kepada kita apa sebenarnya antara sokongan kesihatan mental. Mungkin untuk pengenalannya apa yang Cik Khairul nak berikan hari ini, silakan. Okey, alright. Terima kasih Mas ya. Okey. Kepada semua pada pendengar ya Radio IKIM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semua ya pendengar kita ada dalam keadaan sihat sejahtera lah. Okay. Dan paling penting sekali kita kena bersedia dari segi mental dan emosi kita, dan kita kena mampu untuk mengekalkan tahap kestabilan mental dan emosi kita. Kerana Mas, kita tahu sekarang ni kita dalam wabak dan tentang wabak krisis kan. Dan wabak ni memang dia akan amat menjejaskan fizikal dan menjejaskan lebih-lebih lagi kita punya kestabilan mental dan emosi kita. Okey. Sejak dilaksanakan kita kata ni PKP kan. Peraturan PKP ni pergerakan kita dihadkan kan. CMO lah, Control Movement Order. Okey. Alright. So dia dah dihadkan. So dalam keadaan ini, dalam tempoh ini, kita dapati berperkara seperti ini memang dia akan, bagaimana yang kita bincang minggu lepas juga, dia memang menjejaskan. Semua saya nak recap minggu lepas kita bincangkan tentang keperluan penjagaan kesihatan mental. Okey. So sebenarnya daripada situ kita dapat tajuk kita pada minggu ini, iaitu sokongan. Sebab apa? Sebab daripada PKP ni lah, bukan semua orang prepare, ready, suka kan berada dalam suasana tiba-tiba kena paksa tak boleh keluar rumah, tak boleh nak pergi kerja, tak boleh nak pergi shopping, tak boleh nak bersama semua, tak boleh. Kita duduk dalam rumah kan. Kita pun tahu kan. So dalam keadaan seperti itu timbul bermacam-macam reaksi, dan reaksi yang paling berkesan sekali yang kita perlu beri perhatian, tak boleh ambil ringan, ialah kepada kesejahteraan dan kestabilan emosi kita. Itu yang pentingnya. Alright. Jadi macam mana kita nak kekalkan kestabilan emosi, kesihatan mental kita, pemikiran kita supaya sentiasa positif, realistik dan sebagainya. Okay, kalau sebelum ni duduk rumah kan 24 jam tu macam tak realistik kan. Betul. Tak logik apa kena. Tapi dalam tempoh PKP ni CMO Control Movement Order ni, kita terpaksa, kita boleh, memang kita terpaksa, nak tak nak, boleh tak boleh, kita kena bolehkan juga. Kita duduk dalam rumah dengan keluarga kita yang bersempena dengan musim ataupun ketika penguatkuasaan PKP ini kita kata okey, sebelum ni macam tak logik, tapi sekarang ini adalah perkara yang perlu kita lakukan. Benda ni adalah sesuatu yang logik sekarang ni. Benda ni lah sekarang yang paling realistik dan kita kena laksanakan. Okay. Jadi dalam situasi macam ni menyebabkan setiap individu itu memberikan pelbagai reaksi. Dan reaksi yang paling ketara sekali kita sebutkan tadi pada itulah kestabilan mental, emosi, pemikiran dan sebagainya. Dan itulah yang sebenarnya perlu kita buat apa? Kita bagi bantuan, kita bagi sokongan. Kenapa kita perlu bagi bantuan, perlu bagi sokongan? Kerana itu adalah satu isu yang paling sekali diperlukan buat masyarakat sekarang. Sebab terjejas. Sebab yang paling terjejas sekarang ni. Kita dah bincang banyak pada minggu lepas, kenapa boleh terjejas dalam lagu mana, dalam bentuk mana, kan? Dan terjejas tu sekarang ni kita pernah pasti sebab dia terjejas itulah kita kena bagi sokongan. Sokongan kesihatan mental tu lebih penting. Sekarang ni kan PKP tu menyebabkan orang tak boleh nak keluar.
tak boleh nak pergi shopping, tak boleh nak beli barang, mungkin barang keperluan dan sebagainya, terjejas kan. Yes, bila dah terjejas macam tu, dia tak dapat nak memberikan apa kita kata keupayaan ataupun kepada dia tu kekuatan lah mungkin dari segi nak cari bahan-bahan keperluan dan sebagainya kan. Okay. Itu kalau boleh dia mungkin ada cara lain. Mungkin dia boleh delivery, mungkin dia boleh online kan, COD dan sebagainya. Itu merupakan sokongan juga sebenarnya yang perlu ada, dan itu adalah sokongan bentuk fizikal. Tapi apabila kita menceritakan tentang sokongan dari aspek kesihatan mental ni, dia lebih fokus kepada seseorang individu tu, okay, dalam tempoh PKP ni juga terjejas emosi dia. Mungkin kalau macam ni, mungkin kita tak sedar dalam ahli keluarga kita ataupun kita sendiri, kita bangun tidur pagi-pagi, kita rasa tak bestnya, tak seronoknya, mood tak best, tak buat apa kan, tak tahu kenapa. Kenapa aku ni tak macam sebelum ni. Rasa kan? Macam tak bersemangat dan sebagainya, murung. Betul. Kan? Kenapa aku jadi macam ni? Aku rasa tak best, rasa down saja kan. Kita tak tahu kenapa. Tapi benda ni sebelum ni tak ada. Sejak inilah CMO. Sejak PKP ni. Terus jadi macam tu. Kita pun tak tahu kenapa. Lepas tu malam, susahnya nak tidur. Tak boleh tidur. Berpeluh-peluh sana sini, gatal sana sini kan. Macam-macam berlaku kan. Sekejap terjaga, terjejas. Lepas tu mimpi nyeri tu satu hal lah kan. Memang itu memang ada mas. Sebenarnya kan kalau kita tengok di kalangan khususnya mereka yang macam kita bincang minggu lepas, penjagaan kesihatan mental kepada golongan yang berisiko. Siapa golongan yang berisiko tu kan? Betul. Golongan yang berisiko tu macam mereka yang dah confirm COVID-19. So, kemudian ahli keluarga mereka tu ada ke tak? Dia risau kat situ. Kemudian jadi frontliners kan, macam kita lah juga frontliners kan. Okey, yang kita ni deal dengan mereka ni kan, individu. Kemudian lagi ada individu yang macam nurse ataupun petugas-petugas kesihatan dan sebagainya yang selalu berdepan. Kadang ialah ada isu juga kat situ, ada aspek kat situ, seperti macam masih bertambah ke kes ni ataupun dah kurang. Kita tengok setiap hari aja ada. Bila nak kurangnya kan? Betul. Kat situ kita jadi macam penatnya kan? Kita jadi macam, tapi memang kita tak boleh berfikir macam tu kan, negatif lah jadinya kan. Betul. Kalau kita, tapi kalau kita dah automatik macam tu, bangun pagi tak boleh, lepas tu tak bergemut, lepas tu nak sambung buat apa, lepas tu tak boleh nak fikir apa kita nak buat lepas tu. Padahal banyak betul kita nak buat. Kan? Kita bangun pagi, kita kena mandi, gosok gigi, kena pakai baju. Okey, tengah hari kita kena masak, tengah hari kita kena entertain anak-anak kita dan sebagainya kan. Benda banyak, tapi kita tak tahu, kita macam blur, kita blank, kita tak tahu apa kita nak buat. Lepas tu malam tak boleh tidur, mimpi ngeri dan sebagainya. Lepas tu ada setengah individu ni kan, Mas. Dia macam tak tentu hala. Betul. Sebab tak tahu apa-apa. Okey. Lepas tu tak tentu hala dia jadi, tiba-tiba pula dia jadi, apa kita kata anger outburst. Sikit melenting, sikit-sikit marah, sikit-sikit ambil hati sensitif, tantrum, tunjuk perasaan dan sebagainya kan. Jadi semua benda-benda macam tu biasa berlaku, dan tu adalah kita kata gambaran-gambaran yang berlaku. Dia menjadi benda tu memang normal kan. Dia tak normal sebab sebelum ni okey, tapi sejak ini kenapa? Semakin dia semakin ketara lah kita nampak kan. So bila semakin ketara dekat situ, kat situ nampak isu dia. Kan? Bila dah jadi isu, itulah yang menyebabkan seseorang individu itu dia perlukan sokongan. Sokongan apa? Sokongan dari segi emosi, dari segi pemikiran dia, dari segi macam mana dia nak adjust diri dia. Dia tak ada pengalaman kan? Yang paling penting sokongan kita tu adalah dari segi emosi ya, Cik Khairul ya? Ya betul. Itu yang penting sekali. Maksudnya bukan dari segi material dan sebagainya, tapi sebabkan keadaan sekarang ni menyebabkan kadang kita yang tak kena mungkin kita tak rasa tertekan ataupun kita rasa okey je duduk di rumah, tak apalah kan. Okey tu macam tu okey. Tak ada masalah kan. Cumanya ialah apabila kalau seseorang tu dia tak dapat nak adjust lah sebenarnya. Kalau senang cerita, tak dapat nak adjust. Kita tahu macam mana dia nak beradaptasi dengan tempat seperti itu. Kan, contohnya macam kalau ada individu, kita tahulah kan,
kalau individu yang memang dah kita confirm sebelum ni memang dia ada isu kesihatan mental, kita dah nampak. Ya. Macam individu yang ada ADHD atau autism dan sebagainya kan. Ya. Okey, kalau sebelum ni memang individu yang ada apa kita kata memang perangai dia, personality dia sukakan pergaulan dan aktiviti bersosial. Ya, macam extrovert yang bersosial semua ya. Yes. Betul. Dia okey. Tapi bila PKP ni dia jadi tertekan. Betul, tertekan, dia jadi tak pilih hala, dia jadi macam mana nak pergi ni, mana aku tak nak tahu apa nak buat semuanya. Betul, kat situ dia jadi tak tahu ke mana. Kan okey, individu seperti inilah yang perlukan sokongan. Tapi macam kalau anak-anak yang autism kan, sebelum ni dia ada rutin tau. Sebelum ni rutin dia pukul 7 pagi kena bangun mandi, lepas tu kena pergi sekolah pukul 3 suku atau 7.30. Tetapi rutin tu tak berlaku dalam tempoh PKP. Jadi dia akan menunjukkan reaksi tantrum dia, emosi dia, perangai dia. So kat situ perlu adjust. Macam mana kita nak adjust ni? Kan? Jadi golongan seperti ini, kanak-kanak tu of course lah, dan juga parent, caregiver. Dia perlukan kepada sokongan juga. Kan sokongan-sokongan tu boleh macam mana dia dapat sokongan tu? Itu mungkin satu soalan yang penting juga. Tapi ini yang kita nak tahu kan, daripada kita berhadapan dengan suasana seperti ini menyebabkan timbul masalah-masalah yang berlaku pula yang lain. Kan? Betul. Dan akhirnya kat situ menyebabkan kita nak tak nak kita memang terpaksa juga. Kita terpaksa cari jalan lain untuk kita beradaptasi. Adjust dari segi apa? Emosi kita, pemikiran, segala perangai rutin pun kita kena adjust. Ya, betul. Semuanya kena adjust, kena sesuaikan dalam masa PKP ni semuanya ya, Cik Khairul. Betul, memang betul. Sebab benda ni baru. Kita tak pernah berlaku dalam negara kita seperti ini ya. Okey, betul, ni historical juga kan. Okey, dan benda-benda seperti ini kita tak akan tahu kalau tak maksudnya kita tak akan mampu untuk kita berhadapan dengannya kalau kita tak mempunyai pengetahuan ataupun skill yang mana benda tu perlu dibantu oleh orang lain juga. Okey, tak boleh dengan cara ni. Okey, kita tanya pendapat orang lain kan. Kita tanya pula apa pendapat dia dengan cara yang saya rasa kalau kita buat benda tu, kita rasa sejuk hati kita buat benda tu, kita rasa relax, seram dan sebagainya. Itu satu kaedah yang boleh kita fikirkan lah sebenarnya. Sokongan-sokongan tu penting. Dan kita nak tahu juga sekejap lagi ya Cik Khairul, kenapa kita perlukan berikan sokongan ni dan juga kepada siapa yang lebih lagi memerlukan sokongan seperti ini ya Cik Khairul ya. Betul. Tapi kita akan berehat seketika Cik Khairul ya. Ya, sure. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Dan anda para pendengar jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk teruskan perbincangan kita dalam psikologi dan terapi bersama dengan Cik Khairul. Dan teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia. Kembali bersama untuk segmen psikologi dan terapi bersama dengan Cik Khairul Azhar Idris. Masih lagi bersama kita berbicara berkenaan dengan keperluan kepada sokongan kesihatan mental ketika PKP. Dan kalau anda yang ada soalan nak bertanyakan kepada kami, boleh WhatsApp kepada kami 0112900404. Dan Cik Khairul, tadi kita dah pun ceritakan ya berkenaan dengan sokongan ni dalam bentuk emosi yang paling penting yang kita nak berikan ya kepada mereka yang memerlukan. Contohnya macam anak-anak dengan yang mereka di barisan hadapan ya. Betul. Jadi kita nak tahu juga ni sebab mungkin ada yang tanya, alah saya okey je, kenapa pula perlu ada kita nak kena berikan sokongan ni. Mungkin ada tanya. Okey. Ya, itu biasa kan, kadang-kadang kita pun rasa kan, kita rasa kita okey. Okeylah kalau kita rasa kita okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yes, betul.
So kita kena kat situ kita kena fahami kita kena fahami bahawa keperluan itu tetap wujud walaupun kita rasa kita okey. Ya. Kan? Okey. Dia wujud sebab apa? Sebab dia diperlukan oleh orang lain. Okey. Dan kat situ peranan kita ialah kita mungkin boleh membantu sedikit sebanyak dengan cara kita lah. Yang kita dah mahir untuk kita bantu mereka dalam bentuk apa yang kita boleh berikan sokongan tu kepada mereka kan. So dekat situ kita laksanakanlah kita punya peranan kita. Sebabnya dekat sini itu lebih penting juga. Okay? Sebabnya keduanya ialah dekat sini juga sebenarnya apa kita kata COVID-19 ni dia meliputi ataupun maksudnya semua orang berisiko kan. Semua orang menghadapinya. Tapi oleh semua rakyat secara global lah, secara seluruh dunia kan, bukan kita saja kan. Okay. Alright. Dan tadi Mas ada bertanya dengan persoalan kepada macam siapa? Ya, siapa yang memerlukan ataupun yang boleh berikan sokongan ni. Betul. Okay. Siapa yang memerlukan? Alright. Siapa yang perlukan dan siapa yang boleh berikan sokongan ni? Okay. Pada saya kan, sebenarnya kalau dalam keadaan sekarang ni, setiap individu itu berisiko tau untuk mengalami. Saya cakap slow aja. Tapi sebenarnya kita kena fahami bahawa dalam keadaan sekarang ni, individu terjejas. Dan terjejas tu boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan dirasai ataupun dialami pengalaman ini, walaupun pengalaman itu personal kan. Tapi pengalaman itu dirasai oleh setiap individu dalam bentuk-bentuk yang personal juga sifatnya, subjektif. Sebab dalam keadaan sekarang ni setiap individu termasuk kita semua ni berisiko untuk mendapat tekanan dari segi mental ya. Jadi mungkin kita perlukan masa akan datang, kita tak tahu kan. Betul. Sebab kalau kita tengok kan perangai ataupun behavior virus dia, coronavirus yang disebutkan tu kan, dia bukan datang daripada kita, bukan datang daripada keluarga kita, dia datang daripada luar. Betul. Tetapi dah sampai ke Sungai Mati tu ada, dah sampai ke Ceras, dah sampai ke tahu kat Pulut Kampung. Kan? Macam mana tu? So risikonya dekat situ tinggi sangat kan, dan kita berusaha lah macam mana kita nak kontrol. Dan kita rasa kita memang kena wujudkan rasa keyakinan tu kita boleh kontrol, kita boleh kawal. Tetapi hakikatnya, realitinya kadang-kadang tidak seperti apa yang kita percaya kan. Dan kat situ dia sedikit sebanyak menjejaskan setiap bentuk pemikiran, rationality, keyakinan diri kita. Apa yang aku buat ni betul ke tak? So aku nak buat macam mana lagi? So kat situ dah goyah sikit tau. So dah goyah kat situ, dia setengah individu rasa goyah kat situ dah boleh menciptakan attack. Attack. Sebab dia ada rasa insecurities tu apa? Betul. Dia tak ada rasa secure. Betul. Bila dah goyah kat situ, tengah baca-baca, tengah dengar pengumuman, kan, secara live. Maka tu kalau boleh janganlah dengar yang secara live tu kalau ada individu yang dah ada isu kan. Kalau dah tahu. Sebabnya dia kena pilih. Dia kena pilih apa bentuk yang dia nak berita. Kalau dia nak live juga, dia kena tanya diri dia. Aku tak live ni, perlu ke aku live dapat yang berita secara live ni kan, perlu ke tak? Betul. Dan lebih lagi jangan baca yang viral tu kan. Betul, yang viral tu lagi satu, betul. Jangan boleh. Kenapa kita nak sibuk-sibuk dengan berita ni? Kan? Betul. Aku ni wartawan ke? Bukan wartawan. Wartawan pencet pun bukan kan? Jadi tak perlulah. Tak perlu. So kena kawal kan. Kita punya maklumat. Tapi balik kepada soalan kita. Siapa yang perlukan sokongan itu? So sekarang ni lebih-lebih lagi individu memang semua saya rasa sebab risiko tu sama. Tapi risiko tu kita kena
maksudnya servis ataupun sokongan ni dalam bentuk apa pun kita kena bagi. Bila kita berikan, kita kena dedahkan. At least mereka tahu. Ya. Itu satu. Sebabnya risiko tu kita tak tahu siapa yang akan kena. Semuanya kita tahulah. Semua orang berisiko yang sama. Kita tahu. Melainkan kalau orang tu betul-betul dia tak ada senggol-senggolan, tak ada sentuhan, tak bercampur dengan orang kan. Dia tak apa. Kalau dia beli barang pun kan. Yang memang betul kuarantin di rumah lah kiranya. Yes, betul-betul duduk kat rumah. Itu memang kita kena tahu kan golongan-golongan macam tu dia ni berisiko, so kita kena bagi sokongan tu kepada golongan yang berisiko macam tu. Yang kita tadi kita disebut juga kan golongan yang dah positif, lepas tu golongan kontak mereka yang hampir dan sebagainya kan, golongan frontliners dan sebagainya, itu pun golongan yang perlu juga. Lagi satu, sokongan ni kumpulan yang tadi tu yang kita sebut. Bila dah terdengar saja pengumuman tu, dia jadi goyah. Bila dah goyah, dia jadi rasa macam kenapa dada aku ni jantung tiba-tiba laju. Laju, jap-jap dia dengar sampai ke telinga kan. Kuatnya. Dekat situ pun ada isu kat situ juga kan. Perut pun rasa tak mual. Perut rasa rasa tak selesa. Tebu, lepas tu bloating dan kemudian tiba-tiba pula bila dia dah goyah tu kan. Dia rasa berpeluh-peluh sejuk. Kenapa kaki aku ni sejuk? Sejuk, tangan panas. Rasanya macam hitam. Betul, nak pitam-pitam dan sebagainya. Kat situ dah ada tanda-tanda tu. So, golongan macam ni lah golongan yang kita rasa berisiko lah. Memang mereka perlukan kepada sokongan. Sokongan tu. Sokongan dalam bentuk apa? Sokongan tu lah, tapi penting lah sokongan tu. Itu golongan-golongan yang berisiko yang perlu mendapatkan sokongan. Sebabnya apa? Sebabnya berdasarkan kepada feedback minggu lepas juga kan. Mereka ni berisiko, jadi apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan ialah berikan kepada mereka ini sokongan. Sokongan apa? Sokongan emosi, mental, sokongan fizikal. Ia juga protokol fizikal contoh macam kita sebutkan tadi kan, nakkan peralatan, nakkan makanan dan sebagainya yang bersifat material. Itu kita perlukan juga sokongan dari segi kita kata komunikasi. Komunikasi penting. Komunikasi penting. Cuma cara nak berikan komunikasi tu kita nak sampaikan, kita nak luahkan macam mana. Itu mainkan peranan. Tapi siapa itu Encik? Macam siapa dalam katakanlah dalam institusi keluarga, siapa yang patut memainkan peranan tu, yang nak memberikan sokongan tu? Betul. Alright. Tadi kita ada sebut sokongan dalam bentuk apa kan? Sokongan dalam bentuk itu, tapi macam mana caranya? Itu satu. Yang kedua. So yang ketiga, itu penting semua tu. Yang seterusnya ialah siapa yang berikan sokongan kan? Betul. Siapa yang berikan, itu pun penting juga. Ini paling penting. Sokongan ini, sebab masa sekarang ini, sokongan ini mestilah diberikan oleh mereka yang ada dia punya kita kata mereka yang dah memang betul-betul well trained, kan? Mereka yang dah ada skill, kemahiran. Sebab dengan skill dan kemahiran dan dengan training yang mereka ada tu, sebenarnya dia datang sekali tau. Package. Apa package-nya? Package-nya ialah dia datang dengan macam mana dia nak kenal pasti orang ni berisiko tak berisiko. Dia nak tahu orang ni risiko dia rendah ke, risiko dia tinggi ke, risiko dia pada tahap hijau ke, risiko pada tahap merah. Dia kena tahu. Alright. Yang keduanya, bila dia dah tahu tu, bila dia nak tahu tu, dia gunakan bukan dia sekali pandang tembus, tidak kan? Bukan sekali pandang dia dah tahu, tidak. Dia bukan macam tu. Dia kena ada peralatan, dia kena ada dia punya apa kita kata tools, program, macam mana dia boleh kenal pasti. Buat masa sekarang ni kan Mas, kalau kita tengok setengah seperti saya lah juga, saya ada berikan mereka ini selalu yang kita buat dekat klinik ataupun hospital, screening. Ini pun memang kita selalu gunakan kan. Betul. Kesihatan mental. Dan juga pendengar-pendengar Radio IKIM sekarang ni pun biasa juga kot ada yang dah buat DASS 21. DAS.
Okay. Biasa kan? Itu kita nak sebut sekali lagi ni. Supaya orang semua maklum ya bahawa DASS ataupun Depression, Anxiety and Stress Scale 21 item ni sebenarnya memang kita gunakan pun dah ada translation bahasa Melayu. Kita gunakan dalam tempoh-tempoh PKP dan wabak COVID-19 ni. Sebenarnya kita nak kena pasti. Sebab ada individu yang kita sebutkan tadi kan kat awal tadi lagi sekali. Bangun pagi tak tahu apa nak buat. Mood tak ada. Lepas tu tidur malam terjejas. Gatal-gatal satu badan. Tak boleh tidur. Mata kan keras saja, tak boleh gelap. Tidur, mimpi ngeri dan sebagainya. Hilang selera makan, terlebih selera makan. Kemudian apa kita kata, ada satu lagi ni yang saya nak sebutkan paling penting ni kan. Dia macam berubah dari segi perwatakan dan dia gaya dia bercakap, dia tak boleh campur orang dan sebagainya. Tapi dia tak tahu, dia tak pasti apa sebenarnya apa yang berlaku. Jadi macam rasa macam zombie, tapi bukan zombie, tapi dia rasa memang dia pelik, dia berubah dan sebagainya, tapi dia tak tahu. So dalam keadaan seperti ini, apa kita kata, mereka yang bertanggungjawab frontliners ni untuk berikan sokongan itu tadi, dia akan offer. Tuan, puan, cik, adik dan sebagainya, boleh tak kita buat screening DASS 21 ni? Kita nak tengok. Kat situ. Lalu kita gunakan. Sekarang ni pun peningkatannya dalam tempoh macam ni memang semakin meningkat. Betul, semakin meningkat. Dan sekarang ni pun penggunaannya semakin kita luaskan lah. Okay, dekat situ. Jadi golongan seperti ini, individu seperti ini, memang peranan mereka, tanggungjawab mereka. Maksudnya frontliners tu biasanya macam psychiatrist, clinical psychologist, counselors dan juga yang lain-lain lah kan. Dan kalau kita tengok kan Mas, sokongan ni boleh diperoleh kat mana? Itulah mungkin itu yang kita nak nak tekankan juga supaya mereka tahu mana saluran nak pergi kalau dah tak tahu, susah juga ni. Yes, betul. Alright. Buat masa sekarang ni kita ada macam Kementerian Kesihatan memang ada. Talian sokongan emosi, sokongan mental kan, secara percuma dan dilakukan 24 jam. Kan? Kita pun dapat juga SMS kan Mas? Ya, betul. Cuma kat sini kita nak share lah juga bahawa itu adalah satu daripada bentuk sokongan yang boleh. Ada talian telefon dia kan kat situ. Macam kalau mereka nak pergi ke CPRC, Kebangsaan Negeri, klinik pun boleh kan? Ya, betul. Itu boleh. Pun untuk kesihatan mental juga ya? Betul. Alright. Selain daripada itu, kementerian, ada lagi Kementerian Pembangunan Wanita. Kementerian Kebajikan Masyarakat pun ada juga. Dengan talian kita selalu kita hafal kan, talian 15999. Satu talian kasih ya? Talian kasih, yes, betul. Di talian kat situ kan, kita boleh Google je sekarang ni. Search saja ya dekat internet. Talian-talian seperti itu. Dan macam saya pun kita terlibat online. Kita terlibat online. Kita ada juga di Facebook kita. Ada talian Facebook yang menggunakan platform Facebook lah. Untuk berikan sokongan emosi dan mental. Di Facebook saya sendiri, Klinik Psikologi. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Bridget Selangor. Kan? Untuk buat platform Facebook untuk berikan sokongan secara online. Sokongan mental dan emosi. Itu penting. Okay. So sokongan-sokongan tu perlulah, kita perlu aware. Dan kita tengok diri kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, anak-anak kita dan sebagainya kan, saudara mara dan sebagainya. Kalau mereka ni ada isu yang kita sebutkan tadi, kita boleh dapatkan perkhidmatan di platform-platform yang telah kita sebutkan tadi tu Mas. Kita tak ada masalah dari segi bantuan mungkin NGO kan. Saya dengan satu NGO ini pun sebenarnya kita berikan juga bantuan dari segi macam kita edarkan keperluan harian macam beras, tempe, sebagainya kan. Betul. Saya nak sebutkan juga kat sini NGO saja. Boleh ya? Neuromai kan. So, kita bagi juga kat sini bantuan kepada. Tapi bukan setakat bantuan yang kita tadi kan, tapi juga bantuan dari segi sokongan emosi, sokongan mental. Yang situ, dekat situ kita ada beberapa orang, 2-3 orang clinical psychologist yang
letakkan dekat situ untuk berikan bantuan, sokongan emosi dan mental ni. Sebab hari-hari kita buat DAS screening untuk individu ni sebab kita nak monitor kan. Betul. Kepada golongan-golongan yang menerima ni. Sebab bantuan ni kepada golongan yang berkeperluan. Yeah. Jadi bukan setakat keperluan harian kita bagi, tapi kita juga bagi mereka ini keperluan dari segi macam isi borang DAS ni. Sebab kita nak tengok, kita nak monitor dan kita buat dia secara berkala lah. Mungkin minggu sekali, lepas tu 2 minggu sekali. Kalau dia tak ada masalah, itu okey. Kita just maintain. Sebab apa kan? Sebab sokongan emosi ni penting. Yeah. Kenapa dia penting? Dia pentingnya sebabnya berbalik kepada topik kita minggu lepas kan. Pentingnya ialah kerana dia nak kekalkan tahap ataupun momentum kestabilan emosi dan juga mental seorang individu itu. Supaya dia punya momentum well-being dia tu boleh stabil, kekal. Dia boleh maintain. Itu yang penting. Yeah. Dan dia penting bukan setakat ketika dalam tempoh PKP ni, Mas. Dia kena ketika PKP, lepas tu dia kena selepas PKP, pasca PKP, kita panggilkan pasca COVID dan sebagainya, dan mengambil masa lah pada masa yang akan datang nanti. Itu ini yang sebenarnya akan diteruskan. Sebabnya masa PKP tahap kestabilan ataupun simptom tu tak sama, berbeza. Penerimaan tu, preparation pun tak sama, berbeza dengan sekarang ataupun dengan yang pasca PKP, pasca COVID-19 nanti. Berbeza, tak sama. Dia memerlukan bentuk dan sokongan yang berbeza dah, berlainan, tetapi sokongan tu kena ada. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak Encik Khairul berkongsi dengan kita pada hari ini. Tapi masa kita tak mencukupi. InsyaAllah kita boleh bawa lagi tajuk sebegini pada minggu harapan ya Encik Khairul ya. Ya, betul. InsyaAllah boleh minggu depan. Terima kasih banyak Encik Khairul. Banyak yang telah pun kita perolehi ya dengan terima kasih sama-sama. Dan insyaAllah kita kembali minggu harapan Encik Khairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepada anda para pendengar, semoga apa yang dibicarakan bersama Encik Khairul tadi banyak memberikan kepada kita, terutamanya anda yang nak mengetahui apakah sebenarnya yang perlu kita ketahui dari segi sokongan dalam bentuk emosi, terutamanya bukan saja dari segi material, dan juga pastikan ya dalam ahli keluarga itu jikalau ada yang memerlukan pertolongan terutamanya dari segi sokongan kesihatan mental ni, pastikan berhubung dengan mereka yang lebih pakar, contohnya pakar psikologi ataupun talian yang telah pun kita berikan tadi, so contohnya macam talian kasih dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan kembali minggu depan bersama Encik Khairul untuk kita bawakan topik ini dengan lebih lanjut lagi, dan anda teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM.